Beli botol spray dia RM2 tu di kedai, beli botol spray isi air, renjis, dipilih. Lembu patahlah tanduk kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Sebelum saya bermula, jangan lupa kawan-kawan tolong subscribe, like dan share video ini semoga ia bermanfaat untuk semua. Baik, pada hari ini saya akan ajar mengenai tajuk baru, iaitu tajuk Ibadat Darjah 2 Sekolah Agama Kajian O, iaitu bertajuk Najis. Apa itu najis? Kita melihat kalau kita tanya pada anak-anak murid, najis itu apa? Kencing, tahi dan sebagainya. Itu jawapan-jawapan yang familiar lah kita selalu dengar. Tapi apa spesifik? Apakah spesifik najis sebenarnya? Pengertian najis ini adalah, erti daripada istilah ialah benda yang kotor yang boleh membatalkan solat seperti darah, muntah dan sebagainya. Itu dikatakan najis. Seterusnya kita akan mempelajari benda-benda kotor dan najis. Benda-benda kotor terbahagi pada dua bahagian. Yang pertama, benda-benda kotor yang dihukumkan najis. Yang kedua, benda-benda kotor yang tak dihukum najis. Okey, saya kupas satu persatu. Yang pertama, benda-benda kotor yang datangkan najis. Okey, iaitu darah, nanah, muntah, bangkai, anjing, babi, arak, air kencing, tahi manusia dan tahi haiwan. Semua ini dikategorikan sebagai najis. Okey, contohnya kita pegang anjing. Anjing ini binatang yang najis. Maknanya kita kena sertu. Itu cara yang betul. Maknanya ini adalah benda-benda yang dikategorikan sebagai najis, yang mana kita tak boleh bawa dalam solat. Kena tahu, walaupun benda ini macam simple, tetapi ini adalah ilmu yang sangat berguna untuk anak-anak murid khususnya. Contoh lain, arak. Arak contohnya. Arak juga dikategorikan sebagai najis. Sebab apa? Ia adalah benda yang kotor dan memabukkan. Contohnya, kita kena air arak kat tangan. Kita nak solat tak boleh, kena bersihkan dahulu atau berganti baju yang lain. Itu kaedah dia. Sebab apa? Arak juga dikategorikan sebagai najis. Sebab dia tak boleh kena pada pakaian untuk menunaikan solat. Itu dia arak. Tapi kena ingat, bezakan. Arak tetap haram. Walaupun tak apa kalau terkena pada badan, dia hanya najis, tapi tetap haram. Arak tak boleh minum, tetap haram. Contoh seterusnya adalah tahi haiwan. Haiwan juga dikategorikan sebagai najis. Tahi dia lah. Maknanya kalau anda kata kita terpijak tahi kucing, kita terpijak tahi anjing, contohnya, itu mesti najis. Kita terpijak tahi burung, kemudian kita solat, maka solat ini tidak akan sah. Sebab apa? Itu dikategorikan sebagai najis yang tak boleh dibawa dalam solat. Itulah antara benda-benda kotor yang dikategorikan sebagai najis. Yang kedua, benda-benda kotor yang tidak dikategorikan sebagai najis. Apa dia? Tengok. Yang pertama, kita tengok peluh. Peluh tak najis. Peluh bukan benda yang najis. Bayangkan kalau seorang itu kuat berpeluh. Okay? Orang berpeluh-peluh, baru banyak kali dia nak wuduk. Bayangkan. Orang tu buat peluh. Kalau peluh itu najis, berapa kali nak penat? Pergi ulang alik. Penat. Allahu Akbar. Tengok rasa peluh kali. Sudah. Batai sepanjang saya. Pergi lagi. Ambil lagi. Allahu Akbar. Bayangkan kalau ada 10 kali peluh, 10 kali dia ambil wuduk, 10 kali dia semayang balik, 10 kali tukar baju. Sebab itulah kan Islam itu sangat mudah. Jadi kalau mudah, jangan susahkan dia. Okey? Seterusnya, air liur. Air liur bukan dikategorikan sebagai najis. Sebab apa? Air liur ini benda yang dalam mulut kita. Kecuali air liur basi. Air liur basi dikategorikan sebagai najis sebab apa? Ia meleleh dan kering di bahagian itu. Contoh sekarang awak, sekarang air liur ni kan, air liur kan kita terkena air liur kat sini. Okey? Kita
kita bercakap cakap terkena air liu, pop, air liu kat tangan. Itu bukan dikategorikan sebagai najis. Okey, seterusnya lumpur. Lumpur bukan najis. Tahi telinga bukan najis. Sebab tahi telinga benda yang tak boleh nak elak. Bayangkan tahi telinga keluar, itu bukan najis. Okey, seterusnya tahi hidung, hingus, kahak, tahi mata, itu bukan dikategorikan sebagai najis. Kotoran minyak, bayangkan kita orang-orang perempuan kan, ada lagi 10 minit nak masuk waktu. Tak bolehlah masak kejap. Pergi dapur, cincang Alexander kan. Masak-masak lepas tu masuk waktu, terus mayang. Lebihan minyak pada badan ada. Jadi itu adalah kotoran yang bukan dikategorikan sebagai najis. Atau contoh lain, okey, Pak Ali ini bekerja sebagai mekanik di bengkel kereta. Bayangkan penuh minyak, macam mana nak semayang? Bersihkan badan lah. Air, pastikan tangan sampai anggota wuduk tu terkena minyak untuk memudahkan kita ambil wuduk. Waimah sekalipun baju dia penuh minyak pun tetap sah untuk solat, tak ada masalah. Kecuali kotoran yang sangat kotor, contohnya dia baring kat atas jalan, dia baring dekat atas lantai tu mungkin ada tai kucing, ada tai anjing dan sebagainya, itu tak boleh dibuat sebagai solat. Tetapi sebaiknya kalau kita solat, kita kena ada pakaian yang bersih. Sebab apa? Kita nak ngadap Allah. Bayangkan kita kalau jumpa awet ke, jumpa orang-orang lain, semua nak cantik pakai lawa-lawa wangi-wangi. Tapi di depan Allah, pakai pakaian yang tak baik, pakai pakaian yang kotor, pakai pakaian yang berbau. Jadi fikir-fikirkan ya. Dan yang terakhir adalah daki. Daki pun sama macam peluh. Maknanya inilah antara kotoran-kotoran yang tidak dikategorikan sebagai najis. Okey, seterusnya hukum najis. Okey, benda-benda najis dihukumkan sebagai tidak suci. Tidak suci maksudnya kita tak boleh pegang dia untuk kita solat dan sebagainya. Tidak bersih, tidak suci. Okey, ia hendaklah dibersihkan supaya kita sentiasa dalam keadaan yang bersih dan suci. Itu cara dia kaedah dia. Najis kategori hukum dia tidak suci, tapi nak sucikan dia kena bersihkan. Okey, kita belajar pula bahagian najis. Okey, najis terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah najis muhaffafah. Okey, yang kedua adalah najis mutawasitah. Yang ketiga adalah najis mukhallazah. 3 jenis najis yang kita perlu ketahui. Apa dia najis muhaffafah? Okey, yang pertama terangkan apa dia najis muhaffafah. Muhaffafah ini najis yang ringan. Okey, najis ringan, iaitu najis muhaffafah adalah najis air kencing bagi bayi yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum air susu ibunya sahaja. Itu dikira najis yang sangat ringan. Nanti saya terangkan bagaimana nak membersihkan najis ini ya. Okey, yang kedua adalah najis mukhallazah, iaitu najis yang berat. Okey, iaitu najis mukhallazah ialah najis anjing dan babi serta keturunannya. Okey, tak kisahlah sama ada, contohnya sekarang ni babi tu dikahwinkan dengan biri-biri ke, jadi kambing, jadi anak dia namanya bari-bari ke, itu juga dikira sebagai babi. Ataupun anjing itu dikacukkan dengan kuda contohnya, mungkin nama dia kujing, mungkin kan, anjing, kuda, kujing, itu juga dikirakan sebagai anjing. Sebab apa? Baka dan keturunan itu dikira sebagai berasal daripada anjing dan babi. Ia juga termasuk dalam daging. Daging juga dikira sebagai najis. Bayangkan kita, andai kata kita beli daging babi, jadi itu dikira sebagai najis. Okay. Bulu, tahi, air kencing, tulang dan lain-lain, apa saja berkaitan dengan anjing dan babi itu dikira sebagai najis. Okey, itu dikira sebagai najis berat. Yang ketiga adalah najis mutawasitah, iaitu najis yang pertengahan. Najis mutawasitah adalah semua najis selain daripada najis mukhalafah dengan mukhallazah. Jadi apa najis lain-lain adalah najis mutawasitah. Contohnya air kencing ataupun tahi dan sebagainya, itu dikira sebagai najis mutawasitah, najis yang pertengahan. Okey, murid. Okey, masih bersama dengan saya lagi. Baik, kita sambung lagi mengenai cara menyucikan najis muhaffafah. Cuba ingat balik apa itu najis muhaffafah. Apa dia najis muhaffafah ni? Najis muhaffafah adalah najis yang
Jawab betul itu. Okey, baik. Cara menyucikan najis mukhafafah adalah seperti berikut. Yang pertamanya adalah membersihkan pada tempat yang terkena najis. Bersihkan tempat terkena najis, cara pertama. Cara kedua, renjiskan air bersih di atasnya sehingga rata. Kalau sekarang kita ada teknik, kaedah menggunakan spray kan. Beli botol spray yang RM2 tu di kedai, beli botol spray isi air, renjis, dipilih lembu patahlah tanduk kan. Kita renjis, bersihkan sampai rata. Kemudian yang ketiga, bersihkan semula sehingga kering. Sangat mudah, sebab itu namanya najis mukhafafah. Najis yang ringan, najis bagi bayi yang di bawah umur 2 tahun. Kita pergi pula kepada cara menyucikan najis mukhallazah. Kalau kita ingat balik, najis mukhallazah itu adalah najis yang betul, najis yang berat. Okey. Cara menyucikan najis mukhallazah senangnya. Dia walaupun berat, ada kaedah-kaedah yang Islam ajar. Yang pertama adalah hilangkan ain najis. Apa tu ain? Ain bukan nama orang. Ain. Bukan. Itu bukan ain. Ain itu adalah permukaan, benda yang nampak. Permukaan dia yang nampak. Ain tu maknanya benda yang nampak. Hilangkan dulu najis tu. Air najis tu benda yang kita nampak, bersihkan dahulu. Yang kedua, basuh dengan air yang bercampur tanah sebanyak 1 kali. Okey. Ulang lagi sekali, kita bersihkan di tempat tu. Kemudian basuh dengan 1 basuhan air tanah. Sangat mudah. Ambil tanah tu, letak air sikit biar sebati. Tapi tak payah banyak, jangan buat 1 baldi. Bergantung kepada keadaan tempat itu. Kalau tempat tu kecil, besar gini je, kotoran tu, contoh ada awak baru lepas tengok anjing berak kat depan tu, kecil tempat dia, bersihkan, gunakan sikit saja yang banyak. Jangan pula berdiri sikit, engkau pergi buat 1 tong besar, awak pergi buat 1 tong besar air tanah najis dan 1 pembaziran. Okey. 1 bekas air tanah. Bergantung kepada kapasiti kotoran tu. Yang ketiga, bilas dengan air bersih sebanyak 6 kali. Okey, dapat sekarang ni air bersih, bersihkan 6 kali basuhan air bersih. Kalau kita sekarang dah ada teknik dia, ambil je paip tu, tembak 6 kali. 1 bersihkan, buang. 2, tembak lagi 2, bersihkan, buang. 3, 4, 5, 6 sampai bersih 6 kali basuhan. Okey, senang je. Pastikan bersih sehingga hilang bau, warna dan rasa dia. Hilang bau, tengok warna tak ada. Kalau contohnya ada tai anjing dan hilang warna tai anjing, dan rasa. Rasa bukan pakai lidah. Bukan, tapi rasa pakai tangan. Itu kaedah bagaimana ingin membersihkan najis mukhallazah. Okey, seterusnya murid. Jadi stay tune, jangan bosan-bosan. Okey, seterusnya kita pergi pada cara menyucikan najis mutawasitah. Kalau kita belajar ni, najis mutawasitah ni najis yang pandai, najis yang sederhana. Maknanya selain daripada najis mukhallazah, selain daripada najis mukhafafah, itu dikira sebagai najis mutawasitah. Macam cara bersihkan? Senang aja. Jom kita tengok. Cara membersihkan najis mutawasitah adalah yang pertamanya, hilangkan air najis. Sama juga, hilangkan najis dulu, hilangkan dia. Yang kedua, basuh dengan air bersih, iaitu air mutlak sebanyak 1 kali. Bersihkan, basuh dengan air mutlak 1 kali. Okey, CGY. Okay. Yang ketiga, pastikan bersih sehingga hilang bau, warna dan rasa. Bersihkan dulu macam biasa. Macam kita, tiba-tiba ada datang burung datang berak dekat depan kita. Cara bersihkan, basuh kain mutlak, lap dan bersih. Okey, itu sajalah yang cukup untuk membersihkan najis mutawasitah. Jadi untuk itu sajalah perkongsian kali ini. Diharap semua anak murid boleh faham. Okey, dan juga kepada ibu bapa yang menonton video ini boleh faham dan sampaikan kepada lain. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share video ini jika bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum.